salam sejahtera. So, kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam matematik tingkatan 4 bab yang ke-6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, hari ini kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang terakhir dalam bab 6 iaitu 6.2.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, untuk pembelajaran kali ini kita akan membincangkan beberapa soalan yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dalam video kali ini saya akan membincangkan soalan-soalan yang saya ambil daripada worksheet yang disediakan oleh Kapur Putih. Okey. So, kita tengok soalan yang pertama. Okey, jika sebelum ini dalam pembelajaran lepas kita belajar bagaimana kita menentukan rantau untuk ketaksamaan yang diberi. Okey, kita diberikan ketaksamaan, kita diminta menentukan rantau, melorek rantau ketaksamaan tersebut. So, ada juga soalan yang melibatkan ketaksamaan ini di mana rantau tersebut telah pun dilorekkan. So, kita diminta untuk menuliskan ketaksamaan bagi kawasan berlorek tersebut. So, bagaimana kita nak melakukan atau menentukan apakah ketaksamaan yang terlibat? So, langkah yang pertama, kita tengok di sini ada 3 garis lurus yang dilukis, okey, di mana dia memenuhi rantau ketaksamaan, okey, yang dilorekkan. So, kita tengok yang pertama, garis lurus yang pertama iaitu y sama dengan 5x tolak 4. So, kita tengok di sini y sama dengan 5x tolak 4. So, kita tulis semula. Tetapi simbol sama dengan itu kita tak tulis. Okay, sebab dekat situ kita nak tulis simbol ketaksamaan. So, kita tengok garis tersebut. Garis lurus y sama dengan 5x tolak 4 dilukis putus-putus ataupun sempang. Bermaksud simbol di sini sama ada lebih kecil ataupun lebih besar. Okay, dia tak ada simbol lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okay, sebab garis dia putus-putus. Dan kedua, kita tentukan rantau dia. Okay, kita tengok rantau dia berada di sebelah bawah garis lurus tersebut. So, bila berada di sebelah bawah, bermaksud simbol ketaksamaan yang terlibat adalah lebih kecil. Jadi, ketaksamaan dia ialah y lebih kecil daripada 5x tolak 4. Okey, yang kedua, y sama dengan x tambah 2. Y sama dengan x tambah 2 ni kita tulis dalam ketaksamaan. So, kita ambil y x tambah 2. Okey, kita tengok untuk garis y sama dengan x tambah 2 ni, garis dia dilukis dengan garis padu. Okey, bermaksud simbol dia sama ada lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Jadi, kita tengok di manakah rantau itu dilorek, sama ada di sebelah bawah ataupun di sebelah atas. So, kita tengok di sini garis lurus itu, rantau yang dilorekkan itu berada di sebelah bawah. Jadi, simbol yang terlibat adalah lebih kecil sama dengan ataupun kurang sama dengan. Okay, y kurang atau sama dengan x tambah 2. So, satu lagi, y sama dengan negatif 2x tambah 6. So, kita tulis y negatif 2x tambah 6. Sekarang garis dia adalah garis padu. Okay, garis penuh. Dan rantau itu berada di sebelah atas garis lurus y sama dengan negatif 2x tambah 6. Bila rantau berada di sebelah atas dan garis yang dilukis adalah garis padu, so bermaksud simbol dia adalah y lebih besar atau sama dengan. So, y lebih besar atau sama dengan negatif 2x tambah 6. Okay, so ini bagaimana kita nak menentukan ataupun menulis ketaksamaan bagi rantau berlorek yang telah pun diberikan. Okey, so kita tengok lagi satu contoh, sama juga saya ambil daripada Kapur Putih. Okey, di sini juga kita keluarkan macam tadi. Kita ada y sama dengan x tambah 5. Okey, y sama dengan x tambah 5 ni kita tulis y x tambah 5. Garis dia adalah garis padu dan rantau dia berada di sebelah atas. Bermaksud simbol ketaksamaan yang terlibat adalah lebih besar sama dengan. Okay, y lebih besar sama dengan x, ketaksamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, y sama dengan negatif 2x tambah 13. Jadi kita tulis y negatif 2x tambah 13.
Okey, garisan Y sama dengan negatif 2X tambah 13 itu putus-putus. Dan rantau itu berada di sebelah atas garis yang Y sama dengan negatif 2X tambah 13. Jadi bila di atas, Y lebih besar daripada. So dia tak ada sama dengan, sebab apa? Sebab garis dia putus-putus. Okay, yang ketiga, kita ada garis mencancang ataupun garis menegak pada nombor 4. Okey, pada X4. Bermaksud garis lurus tersebut adalah X sama dengan 4. Okey, so yang kita tulis adalah X4. Kita tengok garis tersebut putus-putus dan rantau itu berada di sebelah kiri garis X sama dengan 4. Bermaksud dia lebih kecil. So, ketaksamaan kita lebih kecil. X lebih kecil daripada 4 ataupun X kurang daripada 4. Okay, so ini bagaimana kita nak menulis ketaksamaan. Okay. So, kita tengok seterusnya. So, bagi soalan ini, dia bagi satu ketaksamaan, 3 ketaksamaan dan diminta kita melukiskan garis lurus. Yang tadi sebelum ni kita ada dah siap lukis garis, kita hanya menentukan rantau. Okey, yang sebelum ni ialah bagaimana dah diberi rantau kita menentukan ketaksamaan. So soalan berikutnya, bila dia bagi tiga ketaksamaan tapi dia suruh kita lukis dulu garis lurus tersebut sebelum kita menentukan mana rantau dia, melorek rantau. Kita kena lukis dulu garis lurus tersebut. Okey. So kita lukis dulu paksi X dan paksi Y. Okey. Dan kita tengok ketaksamaan yang pertama. Y lebih besar daripada negatif X tambah 12. So kita keluarkan ketaksamaan ini menjadi persamaan. Okay, simbol ketaksamaan itu kita gantikan sama dengan. So untuk melukis garis lurus kita perlukan 2 titik. So carilah mana-mana titik dalam satah cartes ni yang sesuai. Okay, so saya gantikan. Kalau saya ambil Y sama dengan sifar, saya gantikan dalam persamaan tersebut, saya akan dapat, bila saya ganti Y sifar, X sama dengan 12. Okay, so kita tandakan titik itu dulu. Sifar 12. Kemudian bila kita ambil X pula sama dengan sifar, Y akan jadi 12 juga. So, bila X sifar, Y 12. So, kita tandakan titik tersebut. Sekarang kita perlu melukis garis lurus. Nak lukis garis lurus, kita tengok balik pada soalan, simbol ketaksamaan yang diberi, adakah ada sama dengan ke tak ada sama dengan. Okay. So, ada lebih besar sahaja. Y lebih besar daripada negatif X tambah 12. Jadi, garis itu adalah garis putus-putus. Okay, so kita lukis garis putus-putus. Dan rantau itu berada di sebelah atas garis putus-putus. Sebab apa? Sebab simbol dia lebih besar daripada. Okay, so seterusnya Y lebih kecil atau sama dengan 9. So Y dia tak ada X, bermaksud garis Y itu secara mengufuk pada Y9. Dan simbol dia ada sama dengan, bermaksud garis itu garis padu. Okay, Y sama dengan 9. Dan rantau yang kita perlu lorek nanti berada di sebelah bawah. Kenapa sebelah bawah? Sebab Y lebih kecil atau sama dengan 9. Okay, so berada di sebelah bawah. Seterusnya, Y lebih besar sama dengan 2X tolak 5. So yang ni ada Y X dengan Y. So jadi kita perlu carikan titik. Okay, so saya ambil Y sama dengan 2X tolak 5. Okay, 2X tolak 5. So, carilah mana-mana titik yang sesuai, yang senang kita nak kira. Okay, so saya ambil di sini Y1. So, bila Y1, saya gantikan dalam persamaan yang diberi. So, saya akan dapat X sama dengan 3. So, 1, 3 kita tandakan pada satah cartes kita. Yang kedua, saya ambil X sama dengan 8. So, bila X 8, Y saya akan dapat 11. So, X 8, Y 11, kita tandakan titik. Sekarang kita nak lukis garis lurus, kita tengok simbol ketaksamaan lebih besar sama dengan. So, lebih besar sama dengan, garis dia adalah garis penuh. So, kita lukis garis penuh. Y lebih besar bermaksud rantau itu akan berada di sebelah atas garis. Okay, so dekat mana kita nak lorek? Tadi kita dah lukis garis lurus. So soalan kedua dia kata lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut. So dekat mana kita nak lorek?
di kawasan persilangan antara merah, biru dan hijau tu, segitiga yang tengah tu. Okey, jadi kita lorekkan kawasan tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok satu lagi contoh soalan penyelesaian yang melibatkan ayat. Okey, so kadang-kadang soalan tak terus bagi lorek rantau ni je dia akan bagi dalam bentuk ayat. Dia nak tengok sama ada kita faham atau tidak apa maklumat yang diberi dalam soalan. So saya ambil satu soalan juga daripada kapur putih. Syarikat Gibson mengimport X tan baju dan Y tan seluar daripada Vietnam. Butiran import adalah seperti berikut. Jumlah import baju dan seluar kurang daripada 12 tan, minimum 4 tan baju dan seluar lebih daripada 3 tan. So soalan dia kata tulis ketaksamaan yang terlibat. So bagaimana kita nak mula ketaksamaan? Kenal pasti apa maklumat yang diberi dalam soalan. So di sini diberi ada X tan baju dan juga Y tan seluar. Okay. So maksudnya pemboleh ubah yang terlibat di sini adalah X dan Y. Okay. So A, jumlah import baju dan seluar kurang daripada 12 tan. Jumlah itu menunjukkan bahawa X tambah Y. Okay, X tambah Y. Dia kata kurang daripada 12. Bermaksud ayat yang kedua dia bagi adalah kurang daripada 12. Kurang daripada 12 maksudnya lebih kecil daripada 12. Okey. So yang kedua dia kata minimum 4 tan baju. Baju dalam soalan tadi adalah X. So minimum, apa maksud minimum? Perkataan minimum itu menunjukkan paling sikit 4. Okey, so bermaksud dia mestilah lebih atau sama dengan 4. Okey. Dan yang ketiga seluar. Seluar lebih daripada 3 tan. Seluar dalam soalan adalah Y. So lebih daripada 3 tan. Keyword dia, okey, kata kunci dia adalah lebih daripada 3 tan. So lebih besar daripada 3. So kita dah tulis. Okey, sekarang soalan minta kita lukis pula, okey, garis lurus tersebut. Okey, so kita tentukan. Kita buat paksi dahulu. Kemudian kita tengok X tambah Y lebih kecil daripada 12. So kita ambil X tambah Y sama dengan 12. So bila kita plot titik, kita akan dapat bila X sifar Y 12, bila Y sifar X 12. Okay, garis tu adalah garis putus-putus sebab dia simbol lebih kecil. Jadi rantau tu berada di sebelah bawah garis. Okay. Yang kedua, X lebih besar daripada 4. So mana X 4? X 4 adalah garis menegak dan lebih besar adalah garis penuh. Lebih besar, rantau akan berada di sebelah kanan. Okay. Yang ketiga adalah Y3. Y lebih besar dari 3. So garis Y3 adalah secara mendatar, mengufuk. Y lebih besar 3, putus-putus. Lebih besar berada di sebelah atas garis. So kita dah pun melukis garis. Okay, sekarang kita nak lorekkan rantau. So rantau dia adalah segitiga yang di tengah tu. Okay, ini adalah bagaimana kita menyelesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah melibatkan ketaksamaan, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So kita akan sambung membincangkan beberapa lagi soalan penyelesaian masalah dalam video yang akan datang.